Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Tan Sri Zulkifli Ali, Ketua Susun Negara, Tan Sri Azam Baki, SPRM, Peguam Negara, Ketua Audit Negara, Ketua Utama Pesuruhjaya Tinggi Inggeris dan rakan-rakan yang saya muliakan. Hari ini ada dengan kerjasama SPRM khususnya, inisiatif atau ikhtiar untuk kita bukan saja perkenalkan tapi menekankan beri pentingnya isu tata kelola. Saya perluaskan tata kelola dari konsep anti rasuah kerana tata kelola ini prakasanya itu lebih luas, ya. Kerana ia mengelak pembaziran, keterisan, berbicara soal pertanggungjawaban, dan apa yang diungkapkan oleh Francis Fukuyama sebagai democratic accountability. Kita negara demokrasi, kita pilih pemimpin dan kita rasa mandat sudah diberikan dan dia akan diukur dan dinilai setelah 5 tahun. Tetapi itu bukan makna demokrasi sebenarnya. Dia raison d'être untuk legitimasi pengabsahan pimpinan itu ialah pelaksanaan kata-kata, terikat dengan prinsip perlembagaan, terikat dengan isu governance atau tata kelola yang baik. Dan inilah cabaran bagi kita. Akhir tahun 60-an, marhum Tun Abdul Razak, Perdana Menteri ketika itu, menyebut cabaran tanah Melayu pada ketika itu 3. Communalism and corruption. Kata Tun Razak, kita hadapi masalah 3C. Ya, kita mungkin selesaikan ancaman komunis dengan kesedaran rakyat, komitmen tentera dan pasukan keselamatan polis. Kita masih hadapi isu perkauman atau komunalisme. Tetapi corruption yang diserang oleh pemimpin kita ketika itu lebih membara. Saya mewakili pendapat yang menganggap bahawa rasuah di Malaysia sudah sampai ke tahap yang agak sistemik. Tidak disenangi oleh banyak pihak. Tetapi kenyataannya begitu. Dan dari atas sampai ke bawah. Dari usaha kita memperoleh lesen kepada ke pusat pengajian tinggi, semuanya ada sikit sebanyak pengaruh yang sedemikian. Tanggungjawab kita bersama bukan sekadar meletakkan kesalahan kepada siapa. Ialah komitmen untuk menjalankan pertanggungjawaban ini. Ya. Apa yang disebut sekali lagi pertanggungjawaban dalam negara demokrasi atau democratic accountability. Dan kita tidak mewar-warkan bahawa seolah-olah ini masalah negara berkembang, negara membangun dan sudah agak dapat diselesaikan dengan baik di negara maju. Tidak benar. Saya ikuti laporan OECD Eropah dan pernah hadir sekitar beberapa tahun yang lalu dalam sidang mereka yang juga menjadikan isu rasuah yang lebih sophisticated atau canggih terutama dalam isu pembelian senjata. Di Amerika Syarikat, ya, dibicara tentang institutionalized corruption, K Street, Washington DC, di mana diasaskan beberapa pusat dan syarikat public relations yang kerjanya melobi dan membayar ahli-ahli politik, tokoh-tokoh politik, kongres atau mendukung parti mereka dengan syarat dasar projek mereka diberikan. Ini semua pengajaran bagi kita.
Saya tidak mau lontarkan sekali lagi atau menyingkap sejarah yang pernah saya sampaikan dulu. Dalam sejarah Islam, kalau boleh saya ingatkan semula, apa yang digesa oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah tentang perbezaan dari Umran Baydawi kepada Umran Hadari, peradaban nomadik Badawi kepada peradaban baru yang berteraskan kepada kota Madinah yang saya ungkapkan dalam Madani, iaitu peradaban yang perkuatkan idealisme, yang ada esprit de corps, di mana generasi awal bercita-cita untuk menjayakan negara, membersihkan negara daripada pengaruh karut dan lapuk yang lalu dan membangun negara baru dengan lebih yakin. Tetapi bibit-bibit kelemahan itu kemudian merasuk di kalangan pimpinan yang kemudian menimbulkan persepsi di kalangan rakyat bahawa kalau menjadi pemimpin itu seharusnya kaya raya. Jadi pemimpin itu seharusnya kebal daripada siasatan. Dan menjadi pemimpin itu seharusnya terlepas dari apa-apa bentuk tindakan. Ini semua bibit yang kemudian menghancurkan dan meruntuhkan negara seperti mana dikupas oleh sejarawan dan sosiologis Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah. Sebab itu bila saya diamanahkan dengan tugas ini, saya juga sedar ia bukan satu perkara yang mudah. Saya ucap terima kasih kepada KSN, Peguam Negara, SPRM, Ketua Audit dan ramai rakan-rakan yang nampak committed dan sealiran untuk mengambil beberapa tindakan yang lebih tegas dan berani menyelamatkan negara daripada kebejatan yang terkait dengan isu tata kelola yang buruk dan rasuah yang membara. Dan seperti sudah sedia maklum, memang saya lontarkan isu tata kelola dan rasuah ini yang begitu menyakitkan telinga beberapa kalangan yang tak suka langsung dengar isu tata kelola. Kata dia, Anwar ni tak ada modal lain, tata kelola, tata kelola. Tapi dia lupa bahawa ini punca kita runtuh atau hampir lemah ketimbang negara lain ialah kerana kelemahan tata kelola. Di dalam sesi lain, saya pernah lontarkan kajian yang dibuat oleh BCG tentang apa yang disebut tentang SEDA, Sustainable Economic Development of Assessment. Dalam SEDA, Sustainable Economic Development Assessment, dibandingkan sejak 99, 20 tahun Malaysia yang punya keupayaan untuk melonjak naik dari sudut ekonomi, kesihatan, pendidikan, prasarana, keselesaan umum, itu Sustainable Economic Development, tetapi tidak merosot dan runtuh, tetapi mendatar selama 20 tahun ketimbang negara-negara lain, Vietnam, Indonesia dan lain-lain di ASEAN. Ini menyebabkan atau menuntut kita melakukan beberapa tindakan yang lebih berani dan tegas. Dia sehinggakan ada kalangan mengatakan, iyalah, dah jadi Perdana Menteri atau Menteri Kewangan atau Menteri, takkan tak boleh kaya. Bodohlah kalau jadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tak kaya dan tak jaga keluarga supaya kaya raya. Ini persepsi yang diterima termasuk oleh elit politik, elit pentadbiran dan elit universiti di negara kita. Tidak semua tentunya, nanti ditegur pula oleh profesor. Tetapi ada. Sebab itu beberapa kerana kerusakan, skandal skala besar yang berlaku di negara kita dulu, itu sebab kelesuan, kebisuan golongan elit yang secara menyeluruh. Kau tidak mungkin berlaku.
dengan begitu berleluasa, sehinggalah keadaan itu dirasakan tenat, dihebahkan di luar negara. Barulah kita rasa sedikit terpanggil untuk mengambil tindakan. Jadi saudara-saudara, sebab itu saya anggap langkah peluncuran bukan soal arahan Perdana Menteri yang terima oleh Jemaah Menteri tentang pemantapan tata kelola nasional ini satu langkah yang sangat penting. Beri mesej yang jelas kepada Jemaah Menteri, kepada pimpinan pentadbiran, kepada pimpinan seluruh syarikat-syarikat, terutama syarikat-syarikat kerajaan, yang tidak boleh anggap mereka punya ruang dan wewenang untuk berbelanja dan sesuka hati tanpa beberapa peraturan yang ketat dan dipantau dengan lebih teliti oleh bukan saja PACU, unit di ICU, di Kementerian Kewangan, dan sekarang yang kita bentuk untuk selaraskan juga pantau madani untuk pastikan apa yang diputuskan dalam arahan tata kelola baik ini dipatuhi dan dilaksanakan, dan harus ada tindakan yang tegas dan keras sekiranya ada sebarang kecuaian. Saudara-saudari, saya faham isu ini isu kontroversi kerana setiap kali tindakan diambil, apalagi kalau tindakan itu diambil terhadap tokoh-tokoh besar, ia menjadi kontroversi. Tokoh-tokoh ini punya dana besar, punya pengaruh, punya media sosial, dan tentunya akan mencabar kekuatan yang ada. Sebab itu arahan saya umum kepada SPRM, Jabatan Peguam Negara, atau lembaga hasil dalam negeri, biar ada data, fakta, alasan yang cukup dan kukuh. Dan sekiranya ada, saya tidak peduli kedudukannya, pengaruhnya, dananya, tetapi tindakan tegas harus diambil. Dan kita telah mula, saya ucap tahniah kepada SPRM yang menunjukkan keberanian. Kalau tidak, apa yang berlaku seperti kejayaan PDRM baru-baru ini dalam kes Dadah. Ratusan ribu ini telah ditangkap. Siapa? Penagih. Puluhan ribu ini diambil. Siapa? Ejen-ejen kecil. Tetapi tokoh-tokoh besar yang terlibat membawa dana untung ratusan juta ringgit dan kehilangan kerugian bebanan puluhan bilion ringgit. Kemudian tekanan kepada kerajaan membayar bilion ringgit untuk memulihkan keadaan ini, itu tidak disentuh. Kalau ditangkap pun cepat dilepaskan. Itu baiknya pengalaman saya di Sungai Buloh. Ya, kerana saya pernah nampak orang yang besar ditangkap, tapi cukup yakin kata dalam 3-4 bulan boleh lepas. Maknanya ada andaian bahawa seluruh jenteranya, badan penguasaan, badan perundangan, badan kehakiman itu boleh dipengaruhi. Alhamdulillah kita dapat ada ketegasan sekarang. Jabatan Peguam Negara, badan kehakiman, ketua audit negara, ketua audit negara wanita lagi garang yang dapat tegas. Dan ini bagi saya sangat perlu sekiranya kita serius untuk mengambil tindakan ini. Ya. Setiap kali tindakan tentu dikatakan, ya, ini yang PDRM di Sabah, ya. Sebab itu saya saban hari menyebut perkara ini sebagai contoh yang sangat baik. Kerana untungnya itu ratusan juta. Dan terlepas selama semua orang tahu. Saya 5-6 tahun dulu saya dah tahu dah. Tapi sukar mengambil tindakan
Kerana kelompok ini terlalu licik dan terlalu kuat pengaruhnya. Menjalar di seluruh negeri. Hanya dengan komitmen kekuatan ini yang disebut soal nilai. Dalam Madani ini, selain daripada tata kelola, kemampanan, transisi tenaga dan transformasi digital, soal nilai itu sangat penting. Ya. Dan oleh bicara soal anti rasuah, termasuk kepala bapak-bapak perasuah. Saya masih ingat masa saya mahasiswa, bukan nama seorang pemimpin Thai pada masa itu, yang dia masuk setelah kudeta dengan keputusan tekad membanteras rasuah. Tapi bila digulingkan, dana daripada USA masa itu $3 juta masuk poket dia. Jadi kita tidak boleh terpukau dengan janji dan komitmen, tapi mesti dengan tindakan. Kalau saya sebagai Menteri Kewangan, kemudian saya ada gedung-gedung berbilion ringgit, harta di merata dunia, bank di seluruh kota di Afrika, dan tidak ada yang berani menyoal selain bisik-bisikkan tidak layak jadi pemimpin di negara ini. Kalau mau jadi pemimpin, mesti hadapi dengan apa juga risiko. Ya. Kerana wang dari anak-anak kita dirampas. Belanja sekolah, allowance untuk polis tambahan, allowance untuk pasukan bomba. Semua kita kena teliti secara terperinci. Ni nak naik gaji sedikit untuk pejabat awam, kena ada mesyuarat. Nak teliti ni berapa boleh naik, RM40, RM60. Orang ini sapu berbilion ringgit, tak ada suara. Dan bukan saya begitu, ada yang pertahankan. Sudahlah, ini dah lama. Orang tu dah tua dah. Ada pula katakan, sudah, mengapa dendam? Saya, KSN tahu di dalam Jemaah Menteri, ya, yang kalau di bawah pentadbiran saya, kalau orang bagi tahu ada satu kes rasuah, percayalah, saya tidak ada tolak ansur sama sekali. Tan Sri Azam tahu benar pendirian saya. Dan kalau sama ada di pihak parti yang menyokong saya atau menentang, itu soal lain. Tidak mempengaruhi keputusan. Tapi saya agak keras hal ini, dan kebetulan ini forum yang baik saya jelaskan. Bahawa kalau kita tidak mula dengan berani, tidak mungkin kita selamatkan negara ini. Kita, apalagi di dunia Islam, tidak banyak negara yang bicara soal tata kelola dan good governance. Dakwah menyeluruh, tazkirah setiap hari, setiap pagi di masjid. Tapi pembicaraan soal tata kelola, soal rasuah, penyalahgunaan kuasa, sedikit sekali. Dan ini yang dikatakan keperluan pencerahan. Bahawa soal rasuah ini bukan soal seorang itu menjadi kaya, tetapi soal dana negara itu dihanyutkan. Sudah bayangkan kita bincang bantuan kepada orang-orang miskin. Semalam hari Ahad, kita ada perjumpaan dengan KSN yang beberapa pegawai. Berapa jumlah dana untuk membantu orang miskin setiap tahun di negara kita? Sekitar 22 bilion ringgit. 22 bilion ringgit itu kalau dibelanja langsung pada mereka dah selesai puluhan tahun dah. Tapi banyak ketirisan, banyak penyaluran untuk pelbagai jentera, pelbagai agensi, dan kalau minyak pun, minyak masak pun satu hal, minyak diesel sampai ke bot Siam di tengah laut, semua ini berlaku kadang-kala terang-terangan. Kontrak-kontrak besar, kalau ikut rundingan terus,
bocornya itu mencecah berbilion ringgit. Saudara, saya tidak tahu tokok tambah. Saya ada tanggungjawab untuk pertahankan apa yang saya hujahkan. Bila kita batalkan kontrak rundingan terus, setiap kontrak kita dapat jimat ratusan juta. Sama ada namanya jana wibawa, ketebatan banjir. Sampai bila kita nak biarkan begini? Dan mengapa harus isu seperti ini dipolitikkan? Saudara ada kesetiaan kepada sesiapa, itu masalah saudara. Saudara kepada minat kepada mana parti, itu soal saudara, pilihan saudara. Tapi tidak boleh bicara soal nilai, soal agama, soal bangsa, soal budaya, dan pertahankan pengkhianatan kepada bangsa dan agama dan negara. Dan sebab itu, saudara, saya sedia hadapi risiko ini. Kerana tindakan yang lebih keras ini menyebabkan kelompok ini berpakat. Dia tidak boleh gugat pilihan saya. Tidak boleh lebih pelutut saya. Ini fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Disuruh tawakal kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak ada lebih daripada pengalaman saya di penjara. Jadi ada baiknya orang yang dah lama di penjara ni, dia hilang rasa takut dia kepada penjara. Tetapi kalau itu kalau komitmen kita menuntut, kita ambil tindakan. Saya sinis kalau sebelum ini, sesudah yang ikuti saya tahu, tata kelola ke, anti rasuah ke, kerana kita lihat yang besar-besar itu lepas. Dia lepas dengan confident, kadang-kadang dia pun bicara, ini masalah kita ni, rasuah harus diselamatkan. Ya, siapa yang bicara ini? Ya. Jadi apa yang anggap rakyat ni, rakyat yang anggap kurang pendidik apa? Yang cerdik-cerdik pun jadi bodoh belaka. Dia hangguk belaka. Jadi apa yang telah jadi kepada kita? Apa makna pendidikan? Apa dia adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi? Pendidikan untuk memperbaiki akhlak dan nilai. Jadi percayalah, peluncuran tata kelola ini bagi saya satu keputusan yang baik, yang harus dihadam dan dilaksanakan sesungguhnya. Dengan pengalaman saya 1 tahun dalam kerajaan, saya syukur Alhamdulillah kerana Badan Jemaah Menteri dengan pelbagai latar belakang dan parti, dengan penjawat awam yang saya sempat bersama, dengan badan-badan seperti SPRM, Jabatan Peguam Negara, Ketua Hadid, nampak komitmen itu ada. Dan saya syukur Alhamdulillah kerana ada kesediaan mereka untuk bawa perubahan ini. Tidak mungkin ada tindakan terhadap tokoh besar tanpa jentera. Lawangan, lontaran idea saya tidak akan bermakna kalau tidak ada komitmen dari mereka. Tidak mungkin ada tindakan kepada pengedar dadah besar di sawah itu tanpa kecekalan dan keberanian PDRM. Dan saya percaya itu satu permulaan penting dalam negara kita. Dan saya minta mereka teruskan dalam hal ini. Selagi saya diberi mandat, insya-Allah saya akan pertahankan dengan sedaya upaya kita. Ini juga moto reformasi dulu berdasarkan ayat Al-Quran. In uridu illal islah mastata'tu. Doa Nabi Allah Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran, akan aku lakukan perubahan ke arah kebaikan sedaya upaya aku. Saya tegaskan dalam rumusan ini dengan menekankan kepentingan kita meningkatkan isu pertanggungjawaban atau accountability. Dan sepaham saya, orang Islam, terutama Melayu ini,
begitu sekali sebati kefahaman dia tentang tanggungjawab. Anak-anak kecil di sekolah pun dah baca, dah hafal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Saya kata baca dan hafal belum tentu amal. Maksudnya tanggungjawab dan akan dipersoalkan pertanggungjawaban kita. Pernah saya dulu mempengurusikan badan yang disebut World Accountability yang berpusat di London. Saya pengurusikan, tapi eksekutifnya itu Simon Sinek. Dan saya bersama mantan Presiden Ireland, Mary Robinson, seorang tokoh wanita yang sangat dinamik. Dan saya sampaikan pidato tentang accountability dalam bidang antarabangsa dengan menggunakan tema hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan saya kata orang Islam daripada kecil dia tahu accountability, dia tahu public responsibility. Tetapi bila disoal, saya kata belum tentu kita boleh tunjukkan negara yang menunjukkan kefahaman dan pelaksanaan prinsip public accountability ataupun yang diungkapkan oleh Fukuyama sebagai democratic accountability. Mudah-mudahan Malaysia restui Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengangkat martabat negara dan rakyat mencapai satu tahap kemajuan dalam arti kata yang sebenar. Kita kemajuan, kemampanan kita semua terikat pada nilai. Tidak sama dengan pertimbangan yang materialistik. Nilai insaniyah, nilai ihsan dan rahmah kepada kita. Dan semua ini mestilah dalam pemerintahan terikat dengan urusan tata kelola. Tata kelola ini mesti bermula dari atas. Tidak ada sebab ada lagi pandangan bahawa seorang Perdana Menteri mesti berakhir dengan dana bilion ringgit. Seorang Menteri Kewangan mesti berakhir bersara setelah mengumpul puluhan bilion ringgit. Dan ini diampunkan oleh rakyat. Ini akan membawa malapetaka kepada negara kita. Jadi sebab itu, saudara yang bertanggungjawab, silakan teruskan usaha, laksanakan sebaiknya. Semoga Allah merestui kerja amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.